Sini hujan lebat. Ya Allah, harap-harap live kita okey. Assalamualaikum. Dan good afternoon. Apa khabar? So, dekat sini, dekat Seremban, hujan lebat sangat. So, kalau clear, boleh dengar clear, boleh komenkan clear. Okay? Sebab kat sini hujan lebat, tak tahulah. Asal benda nak buat live je, dia hujan. Alhamdulillah, syukur rezeki. Okay, kita tunggu sekejap lagi. InsyaAllah. Semua sihat, semua sihat. Sihat ya. Okay, macam biasa Bonda buat live dekat dua-dua submat, iaitu di Instagram dan juga di Facebook. Okay, supaya senang kita buat sekaligus. Tak adalah buang masa. Macam kita nak pump dua-dua, tak nak pump sebelah je. Tu dianggap kita buang masa. Faham kat situ Alright, tanpa melengah masa, jom kita start. Sebelum tu Bona nak sama-sama kita bacakan Al-Fatihah supaya ilmu ni berkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. InsyaAllah pada tengah hari ni Bona nak sampaikan ilmu yang ringkas dan bagi tips sikit-sikit supaya you all dapat tangkap lah. Okay. So, topik Bonda pada tengah hari ni ialah dia suka tak nak cooperate dengan Bonda punya live. Okay, alright. So, semua okay Bengkak susu, adakah bermaksud susu kita banyak? Pernah tak you all selalu cakap ataupun you all sendiri yang pernah lalui bila dalam pantang you kena bengkak susu? Pernah tak? Kalau pernah boleh komenkan pernah. Selalu dalam pantang lah kena bengkak susu ni. Okay, kalau you all pernah kena bengkak susu, boleh komen pernah. Bonda selalu dapat soalan, masa dalam pantang susu saya banyak. Masa dalam pantang susu saya banyak. Dalam sekali pump tu dapatlah 5 ounce. Tapi lepas kena bengkak susu saya terus drop. Pernah tak ada Facebook ni? Okay, siapa yang tengok tersangkut-sangkut line dekat Facebook tu, boleh je pindah dekat Instagram. Instagram lagi stable lah dia punya connection. Hello Kak Rahida. Okay, so bengkak susu adakah bermaksud susu banyak? So, pernah banyak kali Bonda dapat soalan, dapat tengok komen-komen di mana bila dia mamis tu sendiri luahkan, dia kata masa pantang susu memang banyak, sekali pump dapat 5 ounce. Lepas okay, tu kebanyakannya mami Malaysia dan juga luar negara kata bila kena bengkak susu, boleh jadi dia dapat clog dark dan juga dia dapat mastitis. Benda tu adalah sakit bagi ibu-ibu dan mereka susah untuk mereka teruskan perjuangan ni. Ni adalah ilmu lah, ilmu. Okay,
Sebab kalau you tak ada ilmu, you susah nak handle benda-benda ni lah. Especially kalau you having clot duct ke atau mastitis ke. Benda tu sangat susah untuk ibu-ibu menyusukan anak. Sebab sakit kan. Especially kalau you kena bengkak susu ke, benda tu memang sakit. Kan. Siapa pernah kena bengkak susu boleh komen pernah. Alright. So, bila kena bengkak susu ni, bila dah sakit dan sebagainya, sebab tu kita ajar macam mana nak atasi clot duct. Dia punya bengkak susu. Okay. Hi. Go and take care of your Dinda please. Alright. So, bila you kena bengkak susu, selalunya kita akan offer you untuk buat urutan. Bukanlah kita offer kan, kita ajar. Kita ajar untuk buat urutan, keluarkan susu. Okay, apa yang you kena buat. Contohnya you massage tadi, you alurkan air panas. Tu ada orang tu. Air panas kan, supaya senang. Excuse me, can you take care of your Dinda? Alright, thank you. Nanti Bonda come. Go and take care. Kesian Dinda seorang-seorang. Go. Bonda talk dengan mami sekejap. Okay, so bila kena bengkak susu, adakah bermaksud susu banyak? Kalau kapasiti breast you kecil, kalau you punya breast you macam first mummies, okay, first time become a mother, your breast, you punya kilang susu dalam tu, you punya susu kantong tu adalah sangat kecil. Bila kecil, susu you sikit lah. Faham? So, bila susu sikit, tak bermaksud you dapat bengkak susu tu, susu you banyak. Dia ikut kapasiti breast masing-masing. Kalau macam first time mother, you punya susu tu memang sikit. Faham tak? Sebab kapasiti tu tak besar lagi. You tak enlarge dia punya kantong tu. Siapa tengok Bonda punya posting pagi tadi tentang Bonda dapat, bila perah Bonda dapat berapa? 18 ounce pagi tadi. Sebab semalam Bonda tak sempat nak pump. Bukan tak sempat, I'm so tired. Malas nak pump. So tired kan. Tapi korang jangan follow me lah. Please don't follow me. Because I already achieve my target. I already know what is my target. So senang lah Bonda nak skip. Okay, kalau you all start belum lagi, please don't skip the time. Alright. So, pagi tadi Bonda dapat susu yang 17 ounce tu. Betul tak? Bila Bonda dapat 17 ounce tu, my breast tak bengkak. Kita tak kena bengkak susu. Dia akan terus flow je, keluar je. Sebab tu I said baju basah. Okay? Bila baju basah kita tahulah, okay, dah penuh sangat dah. So, time untuk pump. Alright. So, kita kena tahulah kapasiti breast kita banyak mana, besar mana. Bila kapasiti kita besar, barulah susu kita pun akan banyak, akan meriah. Okay. Hi Ila. Ila cute smile. Mesti cute. Okay. So, kalau kita punya tempat simpan susu dalam breast tu kecil, jadinya bila kita bengkak susu tu, maksudnya susu dah penuh dah kat dalam tu. Bila susu dah penuh, that's why you akan rasa sakit. That's why you kena bengkak susu. Faham? Faham Okay. Hai Ana. Hai. Hai. Okay. So, macam mana nak atasi bengkak susu ni? Macam mana kita nak besarkan kapasiti? Yang tu kita akan sentuh nantilah. So, bila you kena bengkak susu dalam pantang, make sure you buat urutan. Kena bagi selalu baby direct feed. Kena bagi selalu supaya kita rasa relax. Okay, kita tak rasa sakit tu lah. Tak tegang. Sebab kalau tak selalu direct feed, that's why kita kena tambahkan rangsangan pump tu. Kita kena minta tolong daripada pump, breast pump. Faham? Bila dalam pantang, of course baby kita akan banyak tidur. Kan? Dia akan tidur je. So bila dia tidur,
kita punya susu tak keluar. So dia akan terkumpul. Jadinya apa? Jadinya susu kita bengkak. Kita punya breast bengkak lah. Sebab dia tak keluar. That's why we need a pump. Kita kena ada pump untuk keluarkan susu. Right. Kita nak keluarkan susu. Ada yang kata dalam pantang tak boleh nak pump dan sebagainya. Bergantung kepada you all. Kalau rasa you nak sakit, teruskan lah. Tapi kita tak nak sakit kan. Kita nak sentiasa ada supply susu tu. Si Kaca Kosem. Hai. Okay, pelik nama dia. Sorry. So, bila kita dalam pantang, bila baby dah selalu banyak masa tidur, sampai 2-3 jam dia tidur dan sebagainya, bila kita kejut pun dia tak nak menyusu, apa yang kita kena buat? Kita kena ada pump. Nak cari pump pun ada cara-cara dia. Bukannya main hentam je beli pump sesuka hati. Tak. So kita kena tahu apa yang kita perlu buat bila kita kena bengkak susu. Right. So bila first time mothers, you punya tempat penyimpanan susu dalam breast sikit, of course you senang kena bengkak susu. Okay. And then macam mana you nak perbesarkan kantung susu tersebut? Dia ada cara-cara dia. Kita kena ajar you satu persatu. Siapa nak bonda ajar, boleh komen nak. Dan boleh juga WhatsApp. Alright, WhatsApp. Ada dah bonda pin my WhatsApp number over there. You can just text me lah. You can just WhatsApp me. Okay. So, ada tak soalan apa-apa? Hello, Kin. Hai, Kin. Assalamualaikum. Alright. Hai, Bonda LJ. Hai. Okay, so hari ini kita punya topik adalah bengkak susu. Adakah bermaksud susu banyak? Macam biasa, Facebook dia akan loading. Kalau loading, pindah je dekat Instagram. Okay, Instagram pun live juga. Kalau first time mother ni memang selalunya kena bengkak susu lah. Especially kita dalam pantang kan. Even second mother ke third mother, mesti akan alami benda yang sama. Kita akan alami bengkak susu. Kenapa? Sebab kita punya ruang penyimpanan susu tu tak besar lagi. Bila tak besar, sebab tu you senang untuk kena bengkak susu. Even macam Yana sekalipun, masa dalam pantang mesti akan kena bengkak susu. Sebab kita anak first umur berapa kan. And then bila kita dah ada gap tu, kita punya kantung pun akan mengecil juga. So bila dah ada anak semula, itu yang kena bengkak susu sebab kantung tu masih kecil. So macam mana kita nak membesarkan? Macam mana nak tangani masalah bengkak susu? Okey, tadi Yana dah sebut dah. Macam mana nak tangani masalah tu. Yang pertama tadi, kita kena buat urutan lah. Urutan maksudnya kalau terlampau sakit, make sure you kena letak kain sejuk supaya dia surut sikit. Dan lepas tu pergi mandi, kenakan hot shower dekat kawasan yang sakit. Bila dah kena hot shower, dan masa tu kita kena buat urut. Okay, kita kena urut. Urut tu kita kena ajar lah macam mana. Okay, bukan main urut saja je, tak. Dia ada urutan dia macam mana kita nak buat. Especially urut yang kita kena buat ialah circular motion. Kena buat bulatan menghala ke kita punya nipple. Alright. And then minta tolong suami ke ataupun siapa-siapa yang menjaga you all semasa dalam pantang, especially untuk urutkan bahagian belakang ni lah. Bahagian belakang, especially belikat sampailah ke depan. Assalamualaikum Siti Nozaniha. Alright. So tu adalah cara untuk tangani bengkak susu. Tapi bila topik Bona tadi cakap bengkak susu adakah bermaksud susu banyak? Pernah tak you all semasa dalam pantang
You kata you kena bengkak susu ni, tapi bila pump tak sampai 1 ounce pun. Pernah tak? Kalau pernah boleh komen pernah. Tu disebabkan kita punya kantong lah. Kantong tu masih tempat simpan susu tu kecil. Sebab tu senang nak kena bengkak susu. That's why bonda selalu terangkan, bonda selalu macam bagi tahu dekat siapa-siapa yang bonda guide untuk besarkan kapasiti breast masing-masing, supaya bila you tak pump, bila you Kin kata pernah, betul. Supaya bila kita dah besarkan kapasiti breast, senang untuk kita sukat susu. Macam bonda pagi tadi kan. If you saw my post pagi tadi, I did not pump last night kan. Untuk my third session tak pump. Jadinya pagi tadi dapat 11 ounce. Tu besarnya kapasiti breast tu tadi. So macam mana nak dapat 11 ounce tu, you kena besarkan dulu kapasiti breast. Nak tahu macam mana nak besarkan kapasiti breast, you have to WhatsApp bonda. Bonda ada letak dah link my WhatsApp dekat situ. Boleh je WhatsApp. Alright. And then kalau rasa benda ni ada ilmu, hello Kapa, macam mana nak belajar besarkan kapasiti so? Betul. Ya. Kapasiti breast, you have to WhatsApp me. Alright. You have to WhatsApp me, Kin. InsyaAllah. Nanti bonda tunjukkan cara. Okay. As usual, bonda nak cakap terima kasih banyak. It's just a short live. Tak nak yang drag. So kalau rasa ilmu ni bermanfaat, boleh sharekan banyak-banyak. InsyaAllah kita sama-sama kongsikan ilmu ni. Kita tak nak ilmu yang ada kita nak simpan seorang, tak baik lah kan. Better kita sharekan ilmu ni dengan semua orang. Okay. So dengan itu bonda end my life lah. Sebab kalau ada apa-apa soalan ke? Okay, dah WhatsApp. Alright, Kin. Thank you. Okay, so siapa yang rasa ada masalah susu tak banyak, okay, susu tak banyak, nak tahu juga nanti macam mana nak besarkan kapasiti breast, okay lah, nanti boleh WhatsApp. Okay. Alright. So siapa yang ada masalah susu tak sama banyak, lain berbeza kan. Sebelah sini 3 ounce, sebelah sini 5 ounce, sebelah sini 7 ounce, sebelah sini 1 ounce. Yang tu kita kena personal lah. Kita kena personal macam mana kita nak buat dan sebagainya, right. Yang tu ada proses yang kita kena lalui. Bukannya sekelip mata. Kita akan dapat increasekan. Tak, dia akan melalui proses-proses tertentu. Okay. So bengkak susu tak bermaksud susu you banyak. Okay. Bila you punya kantong susu kecil, maksudnya apa yang you pump tu lah banyak mana yang you boleh simpan. So you kena besarkan kapasiti breast tu tadi. Okay. Faham? Faham? Bonda ajar faham? Faham anak murid? Okay, boleh komen faham. Right, insyaAllah itu saja bonda nak sharekan pada hari ini. It will be just a simple, short and sweet live. InsyaAllah tomorrow kita akan kupas lagi isu yang lain-lain, insyaAllah. Okay, dengan tu bonda sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan makan pukul 1.20 baru. Faham cikgu? Bagus. Thank you Kin. Thank you Ila. Thank you Zaniha. Thank you Kak Rahida. Alright, apa-apa nanti kita WhatsApp insyaAllah. Bye-bye.